سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت رب زدنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية صالحة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا لما نعرف به أوامرك ونعرف به نهيك وانصرنا وإنما الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوحي وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang. Yang ke-273 As-salatu ala nabiyyi ba'dahu, berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ba'dat tasyahud, kemudian daripada tasyahud. Ini setengah daripada sunat ab'ad. Setengah daripada sunat ab'adnya ialah berselawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada bacaan tasyahud. Selepas pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengucap selawat, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu adalah sunat ab'ad, juga sama dengan bacaan at-tahiyat. Sekiranya kalau ada terlupa nak baca, ada sengaja tinggal tu, maka disunatkan ganti dengan sujud sahwi. Sebab sunat ab'ad apabila ketinggalan maka sunat di sujud sahwi. 274 As-salatu alal ali fihi, berselawat di atas keluarga padanya pada tasyahud. Jadi selepas pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka itu ialah selawat di atas keluarga Nabi. Maka itu adalah sunat tetapi bukan sunat ab'ad. Sunat biasa, sunat hai'ah, bukan dia sunat ab'ad. Masalah sunat selawat di atas keluarga Nabi selepas pada tasyahud awal, selepas pada selawat di atas Nabi, maka di sini masalahnya ada khilaf. Masalah ada khilaf, kaum muktamadnya tak disunat. Kaum muktamad tak sunat kita berselawat di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sunat hai'ah pun tidak jadi sunat. Itu kaum muktamad. Jadi yang dia sebut katanya sunat juga kita berselawat di atas keluarga pada tasyahud awal, maka di situ ada khilaf. Bukan kaum yang muktamadnya ialah tak disunat. Jadi yang sunatnya kita baca at-tahiyat sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah sunat ab'ad. Dan selawat di atas Nabi Allahumma salli ala Muhammad, artinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu adalah sunat ab'ad. Adapun tambah katanya wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu tak jadi sunat. Tidak disunatkan. Mengikut kaum muktamad. Adapun musannif kata sunat ni mengikut kaum muqabil bagi kaum muktamad.
Jadi dia mengikutkan muktamadnya, dia dhabitnya begini. Perbandingan di antara tasyahud awal, tasyahud akhir. Sekiranya bacaan itu wajib pada tasyahud akhir, maka jadi sunat ab'ad pada tasyahud awal. Dhabit dianya, kaedahnya begitu. Pasal taruh sini. Yang wajib pada tasyahud akhir. Yang wajib pada tasyahud akhir, maka jadi sunat ab'ad pada tasyahud awal. Yang mana wajib pada tasyahud akhir, yang tu sunat ab'ad pada tasyahud awal. Satu lagi pulanya, yang disunat pada tasyahud akhir. Yang disunat pada tasyahud akhir, tak disunat pada tasyahud awal. Yang disunat pada tasyahud akhir, tak disunat pada tasyahud awal. Jadi hukum pada tasyahud awal tu rendah daripada hukum tasyahud akhir. Yang wajib dibaca pada ketika tasyahud akhir, sunat ab'ad pada tasyahud awal. Apa dia? Yang wajib pada tasyahud akhir ialah at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu wajib, adalah satu rukun. Dan selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib, adalah satu rukun pada tasyahud akhir. Maka kedua-dua itu, at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan selawat di atas Nabi wajib pada tasyahud akhir, maka sunat ab'ad jadi sunat ab'ad pada tasyahud awal. Itu maksud katanya, yang wajib pada tasyahud awal akhir jadi sunat ab'ad pada tasyahud awal. Yang sunat pada tasyahud akhir ialah selawat di atas keluarga Nabi. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat di atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunat pada tasyahud akhir, tak disunat pada tasyahud awal. Itu yang dhabit dianya. Yang wajib pada tasyahud akhir, sunat ab'ad pada tasyahud awal. Yang sunat pada tasyahud akhir, tak disunat pada tasyahud awal. Apa dia? Ialah selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak disunat pada tasyahud awal. Sebab itulah jadi kaum muktamad, kaum sahihnya as-salat alal ali fihi, berselawat di atas keluarga Nabi kena kepada bacaan wa ala ali sayyidina Muhammad atau wa ala ali Muhammad, itu tak disunat pada tasyahud awal. Itu mengikut kaum sahih, mengikut kaum yang muktamad.
275 Tartibut Tasyahudi. 275 tertibkan bacaan tasyahud. Itu adalah sunat. Mentertibkan bacaan at-tahiyyat. Tertib tu menyusunkan bacaan tahiyat tu mengikut susunan yang kita maklum. Jadi tertib macam mana? Sebabnya dia tasyahud yang asalnya, yang sekurang-kurang tasyahud tu ialah at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bacaan begitu ialah bacaan mengikut tertib asal dia. Maka kita baca mengikut susunan begitu, maka adalah sunat. Maka sekiranya kalau tilik kepada asalnya, tak mesti mulai dengan at-tahiyyat. Jadi at-tahiyyatul, kalau ada tambah pun tambahlah. Jadi maknanya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, itu adalah satu jumlah. Satu jumlah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, itu satu jumlah yang lain pula. Dan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, sakat tu, itu jumlah yang lain pula. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah jumlah yang lain pula. Maka at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, itu kita katanya jumlah yang pertama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu dikatakan jumlah yang kedua. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, itu jumlah yang ketiga. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah jumlah yang keempat. Maka sunat bertertib tu maknanya kita mulai dengan jumlah yang pertama, diikuti dengan jumlah yang kedua, diikuti dengan jumlah yang ketiga, diikuti dengan jumlah yang keempat. Itu kita baca dengan secara tertib. Baca tahiyyat tu, baca tahiyyat awal, semata-mata baca tahiyyat itu adalah sunat ab'ad. Baca mengikut tertib dia adalah sunat hay'ah. Baca mengikut tertib dia adalah sunat hay'ah. Dengan maknanya kalau siapa-siapa yang baca as-mulai, ia mulai dengan yang ketiga. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lepas tu naik yang kedua. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyat, naik satu pula. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kemudian pergi kepada keempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu dah hasil sunat hay'ah, sunat ab'ad. Sunat tahiyyat tu dah boleh. Tapi tertib, sunat tertib tak boleh. Itulah maksudnya. Itu maksud katanya sunat metertib. Sekiranya kalau siapa-siapa baca dia mulai dengan asyhadu an la ilaha illallah tapi bagi cukup 4 jumlah tadi lah. Bagi cukup 4 jumlah tadi,
jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, jumlah 4. Maka mana-mana satu daripada 4 tu boleh kita nak mulai dengan mana-mana satu. Nak mulai dengan 4 dulu ke, nak mulai dengan yang 1 dulu ke, nak mulai dengan yang kedua dulu ke, nak mulai dengan yang 3, itu serahlah. Jadi janjinya bagi baca cukup 4 jumlah. Janji cukup 4 jumlah, maka dah hasil bacaan tahiyat. Tetapi tertib sunat tertib tu tak dapat. Jadi apa tujuan di sini? Kita kalau orang tak tahu kata sunat tertib pun sama saja, sebab dianya apabila dia ajarkan baca tahiyat tu, dia baca mengikut tertib dia. Mulai daripada at-tahiyat diikuti dengan assalamualaikum, diikuti dengan assalamu alaina, diikuti dengan asyhadu hingga akhirnya. Maka begitulah yang selalu kita baca. Cumanya kita boleh tahu sekarang katanya mentertibkan bacaan tahiyat tu adalah sunat. Adalah sunat, itu pahala yang lain daripada asingan, pahala yang suku sakat pula lain daripada pahala kita baca semata-mata baca tahiyat. Itulah maksudnya. Habis di situ sambung lagi 276 al-iftirashu fihi. Beriftirash padanya pada tasyahud awal. Mana duduk dengan secara duduk iftirash pada tasyahud awal. Duduk tu semata-mata duduk tu adalah sunat. Duduk semata-mata duduk untuk nak baca tahiyat adalah sunat, bahkan sunat ab'ad juga. Duduk semata-mata duduk untuk baca tahiyat awal adalah sunat ab'ad juga. Bacaan tahiyat tu pun sunat ab'ad. 2 kali sunat di situ. Duduk tu 1 sunat. Bacaan tahiyat tu adalah 1 sunat. Kemudian duduk dengan secara iftirash ialah sunat yang lain pula. Duduk dengan secara iftirash ialah sunat yang lain pula. Begitulah. Yusannu fit tasyahhudil akhiri an ya'tiya bi akmalihi. Yusannu disunatkan fit tasyahhudil akhiri pada tasyahud akhir. Tasyahud akhir dia panggilan saja, tasyahud akhir. Boleh jadinya tidak ada, bukan dia akhir. Sebab nak ada akhir kena ada awal. Kalau tak ada awal, tidak ada akhir. Tak ada umbi, tak ada hujung. Tidak ada umbi, tidak ada hujung. Maka tasyahud akhir ini panggilan saja. Sebab kita sembahyang subuh ialah 1 kali tasyahud saja. Sembahyang subuh, sembahyang mempunyai 2 rakaat. Kita sembahyang subuh dan lain-lain lagi daripada segala sembahyang yang mempunyai 2 rakaat, itu 1 kali tasyahud saja. Maka 1 kali tak boleh kata awal, tak boleh kata akhir. Nak boleh kata awal, nak boleh kata akhir itu paling kurangnya nak panggil awal, nak panggil akhir, dia kena ada 2. Kalau 3 pun tak boleh. Dia begini. Kalau 1 saja tak panggil awal, tak panggil akhir. Kalau benda tu ada 1 saja. Macam anak, kalau anak seorang saja tu nak panggil sulung pun tak boleh, nak panggil bongsu pun tak boleh. Maka tasyahud pada subuh dan sembahyang yang mempunyai 2 rakaat tidaklah awal, tidaklah akhir. Itu kalau kita mengikut panggilan pada lurah. Mengikut panggilan pada lurah. Maka macam mana dipanggil tasyahud akhir pada subuh?
Sebabnya dikiranya begini, setiap-tiap tasyahud yang tidak diikuti oleh salam, maka tasyahud awal. Setiap tasyahud yang diikuti dengan salam, maka adalah tasyahud akhir. Panggilannya begitu dalam istilah. Walaupun tak betul dengan lurah. Sebab lurah kalau subuh tak boleh panggil akhir. Kalau mengikut dengan bahasa Arabnya, tahiyat pada sembahyang subuh dan sembahyang yang mempunyai 2 rakaat tak boleh nak panggil akhir sebab dia satu. Tetapi ni panggilan pada istilah, ialah setiap-tiap tasyahud yang tak diikuti dengan salam, maka adalah tasyahud awal. Setiap-tiap tasyahud yang diikuti oleh salam, maka adalah tasyahud akhir. Panggilannya begitu. Sebab itulah tilik kepada dhabit sani, setiap-tiap tasyahud yang diikuti akan dia oleh salam dipanggil tasyahud akhir. Sebab tu yang subuhnya kita panggil tasyahud akhir. Sebab selepas pada tahiyat, selepas ada selawat, kita akan beri salam. Itu makna dalam istilah, tak tilik pada lurah lah. Lagi pulanya di dalam bahasa Arab tu, kalau benda yang ada satu saja tak boleh kata awal, tak boleh kata akhir. Dan juganya kalau benda tu ada 2, tengok tasyahud, kalau lain daripada tasyahud pada sembahyang 3 rakaat, tasyahud pada sembahyang yang 4 rakaat, maka tasyahud tu 2 kali. Tasyahud tu 2 kali. Maka dalam bahasa Arabnya, kalau benda tu ada 2, dia tak panggil yang pertama, dia tak panggil yang kedua. Dia panggil awal dan akhir. Kalau benda tak ada 2. Benda tu ada 2, dia tak panggil yang pertama tu, dia panggil awal. Kalau benda tu ada 2, yang pertama tu panggil awal, yang kedua tu dipanggil akhir. Dia tak panggil as-sani. Kalau sebut al-awwal, as-sani, maka mesti kena ada yang ketiga. Macam anak lah. Kalau anak ada 2 orang, kita kata yang pertama tu sulung, yang kedua tu bongsu. Tak boleh kata ni anak nombor 2. Maknanya anak nombor 2, mana dia bukan musuh. Begitu. Itu dalam bahasa luar, bahasa Arab. Maka maksud dengan tasyahud akhir ialah setiap-tiap tasyahud yang diikuti dengan salam, maka adalah tasyahud akhir. Katanya sunat yusannu fit tasyahudil akhiri, disunatkan pada tasyahud akhir, an ya'tiya, bahawa mendatangkan, bahawa membaca bi akmalihi, dengan yang sempurnanya, sempurna tasyahud. Maknanya yang sempurna yang kita selalu baca itulah ada tambah as-salawatut thayyibah, apa dia? Ada tambah al-mubarakatus salawatut thayyibatu. Ada tambah di situ, dan tambah al-lam pada assalam, 2 kali assalam. Jadi sebab asalnya at-tahiyatu lillah, salamun alaika, salamun alaina. Maka sunatnya pada tasyahud akhir juga kita baca dengan bacaan tasyahud yang sempurna, ialah dengan secara tambah al-lam pada 2 kali, 2 assalamu, dan tambah al-mubarakatus salawatut thayyibatu. Itu maksudnya yang sempurna. Seterusnya yusannu 278, yusannu fit tasyahudil akhiri at-tawarruku, disunatkan pada tasyahud akhir at-tawarruku, bertawarruk, duduk dengan secara tawarruk.
Adapun semata-mata duduk tu adalah sunat. Duduk untuk membaca tahiyat akhir adalah wajib. Wajib bukan sunat. Semata-mata duduk, tilik kepada semata-mata duduk untuk baca tahiyat akhir adalah wajib. Tapi pilih ambil cara duduk bertawarruk adalah sunat. Sunat hay'ah. Maka duduk tawarruk tu kita maklumlah cara dianya. Kaki kiri keluar kat sebelah kaki kanan. 279 at-takbiru indal qiyam. Apabila selepas pada kita tasyahud awal. Selepas pada kita baca tasyahud awal, dikana kita tasyahud awal tu selepas pada kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka kita nak bangun berdiri pula. Maka ketika kita hendak bangun berdiri itu, maka disunatkan kita mengucap takbir pula di situ. Itu dah maklum. 280 an yamuddat takbira ilal qiyami. Bahawa dipanjangkan, bahawa memanjangkan akan ucapan takbir, yakni lam pada Allah pada takbir itu ilal qiyami sampai ke berdiri. Jadi mulai daripada duduk mana? Duduk tasyahud awal, mulai akad, mulai ucapan takbir, terus sampai kita berdiri untuk naik kepada rakaat yang ketiga. Seterusnya, an yajharal imamu bitakbiri, menyaring oleh imam bitakbir. Itu adalah sunat yang lain. Pada pihak orang yang jadi imam, bagi yang jadi imam itu semata-mata mengucap takbir, itu adalah sunat. Nyaringkan suaranya adalah sunat yang lain pula. Semata-mata mengucap takbir, itu sama di antara imam dan bukan imam. Semata-mata mengucap takbir daripada tasyahud awal kepada berdiri, sama di antara, sama saja pada pihak sunat di antara orang yang jadi imam dan bukan imam. Tetapi nyaring ni sunat tambahan untuk imam saja. Seterusnya 282 an yabtadi'at takbira min jalsatil istirahati. Ini kita dah baca main. Sekiranya kalau kita selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga bagi zuhur dan sebagainya, maka sekiranya kalau kita ada duduk istirahat, maka mulai daripada duduk istirahat kepada berdiri, di situlah ada mengucap takbir. Dah jelas. Maknanya rakaat yang pertama masalan. Rakaat yang pertama artinya rakaat yang ketiga pada sujud yang kedua. Maknanya apabila kita selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga, maka sekiranya kalau kita tak nak duduk istirahat, maka kita mulai takbir, mulai daripada akad kepala daripada sujud terus sampai berdiri. Tetapi kalau kita nak duduk tasyahud, duduk istirahat, maka ketika akad kepala daripada sujud kepada duduk istirahat itu tak dibaca takbir, tidak sunat mengucap takbir. Kemudian selepas pada apabila kita selepas pada duduk istirahat tu kepada berdiri, di situlah ada takbir. Maklum. 273 raf'ul yadaini indal qiyam minat tasyahudil awwali. Di sini salah satu tempat ada sunat mengangkat tangan ketika kita mulai daripada tasyahud awal kepada berdiri rakaat yang ketiga. Mulai daripada ketika kita
bangkit daripada tasyahud awal naik kepada berdiri rakaat yang ketiga, maka di situ ada sunat mengangkat dua tangan macam mana kita angkat pada takbiratul ihram. Itu maknanya raf'ul yadaini, mengangkatkan dua tangan indal qiyam, di si berdiri, minat tasyahudil awwali. Kemudian bila kita nak mula angkat tangannya, dia katanya angkat tangan semata-mata angkat tangan tu satu sunat, dan angkat tangan bagi kena dengan cara dianya adalah satu sunat pula. An yakuna raf'uhuma raf'ul yadaini bihayatihima as-sabiqati fit taharrumi, bahawa adalah mengangkatkan dua tangan dengan rupanya, dengan kelakuannya, dengan rupanya, rupa akad dua tangan tu yang telah terdulu sebutnya pada pada takbiratul ihram. Jadi cara dianya, maksudnya cara kita akad tangan tu sama dengan cara kita akad tangan pada ketika takbiratul ihram. Jaraknya, luas dia setakat mana, tinggi rendah dia setakat mana, membetuli dengan apa, itu kita dah maklum pada takbiratul ihram dahulu. Seterusnya 285, yusannu an yarfa'a yadayhi idza wasala ila haddir ruku'. Tu kita nak mulai akad tangan tu bila? Apabila kita bangkit daripada tasyahud awal kepada berdiri rakaat yang ketiga. Sunatnya mulai kita akad tangan tu, dia katanya yusannu an yarfa'a yadayhi, disunatkan akadkan dua tangan idza wasala, apabila sampai ia ila haddir ruku', kepada sakatan rukuk. Jadi memanglah kita daripada duduk kepada berdiri. Daripada duduk kepada berdiri, maka kat celah tu ada kelakuan rukuk. Jadi kita duduk, apabila kita bangkit, tengah-tengah bangkit belum nak sampai berdiri itu ada bentuk semacam rukuk. Jadi maknanya kalau nak banding tu seolah katanya tasyahud awal suatu kampung, berdiri itu suatu kampung. Daripada kampung tasyahud awal nak sampai kampung berdiri itu ada kampung rokok di situ. Salahnya. Salahnya begitulah. Kalau nak banding dengan kampung, jadi maknanya antara kampung tasyahud awal dan kampung berdiri, di antara dua kampung tu ada suatu kampung pula ialah kampung rokok. Jadi kita mulai akad tangan apabila kita sampai ke rokok. Jadi mulai akad mulai bangkit daripada tasyahud awal itu tak akad lagi. Mulai kita bergerak akad, bangun, bangkit daripada tasyahud awal itu belum akad tangan lagi. Nak mulai akad tu bila? Apabila kita duduk sampai ke kawasan rokok. Apabila sampai kawasan rokok, mulailah kita akad tangan. Terus selesai apabila kita berdiri. Seterusnya 286, an yad'a yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-aysari fit tasyahhudi an yad'a yadahu al-yusra, bahawa meletakkan akan tangannya yang kanan, yakni tapak tangan. Meletakkan tangan, yakni tapak tangan, al-yusra yang kiri, ala fakhidhihi, di atas pohon, yakni di atas hujung pohon. Di atas pohon, yakni di atas hujung pohon, al-aysari yang kiri. Fit tasyahhudi, pada tasyahud. Pada tasyahud. Sama tasyahud awal dan tasyahud akhir.
wa jalsatil istirahati, dan ketika duduk istirahah. Jadi nak cerita pasal tangan kiri dulu. Kanan nanti cerita lain pula. Ketika kita duduk bertasyahud, samu tasyahud awal, samu tasyahud akhir. Dan pada ketika duduk istirahah, maka tangan kiri diletakkan di atas paha kiri. Itu adalah satu sunat. Dia tengok lafaz dia sikit. An yada'a yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-aysari. Al-yusra al-aysari maknanya yang kiri. Yang kiri. Dia di sini dia kalau muzakkar, kalau nisbah bagi orang belajar nahwunya, yusra muannas, aisar muzakkar. Makna dia sama. Cumanya bentuk lafaz tu kalau muzakkar tu begini, kalau muannas tu begini. Macam ahsan. Kalau isim tafdil ahsan itu untuk muzakkar, kalau husna itu untuk muannas. Sebab lafaz yadu dalam bahasa Arabnya dikira kata muannas. Lafaz fakhidh ialah muzakkar. Sebab tu al-yusra. Al-yusra. Al-aysari. Itu dia bentuk lafaz dia tu tak sama. Tapi makna tu sama. Hanya berbeza muzakkar dan muannas. An yada'a yadahu, bahawa meletakkan akan tangan al-yusra yang kiri. Ala fakhidhihi al-aysari. Aysari dengan yusra sama-sama makna yang kiri. Di atas pohonnya yang kiri. Bila letak tangan kiri di atas pohon yang kiri, pada masa kita bertasyahud dan pada masa kita duduk tasyahud, duduk istirahah. 287 antakunal asabi'u, bahawa adalah jari bagi tangan sebelah kiri, ya. Bahawa adalah jari-jari, yakni jari bagi tangan sebelah kiri, kanan lain cerita. Ni kiri dulu. Bahawa adalah jari-jari, yakni jari kanan, jari kiri, mansyuratan, dihunjurkan ke jihad kiblat. Jadi sama dengan cara kita letak pada ketika duduk antara dua sujud. Jadi jari tangan kiri diunjurkan, unjur gitu, kita unjurkan sehingga katanya kepala jari itu bersama dengan kepala lutut. Diunjurkan kepada jihad kiblat. Tidak gegam dah. Jari-jari pada jari-jari tangan kiri ketika kita duduk tasyahud dan ketika kita duduk istirahah, maka jari kiri itu diunjurkan kepada menghadap ke jihad kiblat. Itu sebelah kiri. Kemudian kanan pula. Dhammu asabi'il yadi al-yus'a. Dhammu, kiri lagi, ya. Dhammu menghimpunkan asabi'il yadi al-yusra. Jadi tadi tu mansyurah tu mana kita unjurkan betulkan gitu. Betul menghadap kiblat, kita letaknya begitu. Straightnya begitu. Kemudian 288 dhammu asabi'il yadi al-yusra, menghimpunkan, yakni merapatkan akan jari-jari tangan sebelah kiri. Jangan kita buka begini lah.
tak disunatkan, bahkan itu khilaful aula. Jangan kita buka begini, bahkan kita rapat antara jari kepada jari. Jangan kita buka, bahkan disunatkan kita himpun, mana kita merapatkan antara jari-jari sebelah kiri. Seterusnya, an yuhadhiya bi ru'usiha tarafar rukbati. Bahawa membetuli dengan hujung-hujungnya, kepala-kepalanya, kepala jari-jari, bita tarafar rukbati, akan hujung lutut. Maknanya kepala lutut lah. Jadi maknanya, jadi betul hujung jari kita sama dengan hujung lutut. Itu adalah sunat yang lain pula. 290 wad'ul yadil yumna, ni bahu kanan. Wad'ul yadil yumna ala tarafir rukbati, meletakkan akan tangan kanan di atas ujung lutut. Jadi letak di atas paha yang jadi ujung lutut. Wad'u al-yadil yumna, letakkan tangan sebelah kanan ala tarafir rukbati, di atas ujung lutut. Yang ni lutut sebelah kanan lah. Letak tu kat hujung lutut. Ini pada mana? Pada ketika dia tak sempat nak baca. Dia tangan apa dia? Tangan sebelah kanan tu kita maklum bahwasanya ketika duduk istirahat, dia sama dengan duduk antara dua sujud. Itu tangan sebelah kanan. Tangan sebelah kanan ketika duduk antara dua sujud dan ketika duduk istirahat, caranya sama. Duduk tasyahud awal dan apa dia? Tangan sebelah kanan pada ketika duduk duduk antara dua sujud dan pada ketika duduk duduk istirahat. Tangan sebelah kanan, bukan kiri. Tangan sebelah kanan, cara letaknya sama pada ketika kita duduk antara dua sujud dan ketika duduk istirahat. Tetapi cara bagi tangan kanannya lain ketika kita duduk dalam tasyahud awal dan akhir. Cara tangan kanan tu tak sama antara duduk. Jadi kita duduk dalam sembahyang tu ada 4 duduk. Ada 4 duduk. Satu duduk antara dua sujud, yang keduanya duduk istirahat. Yang ketiganya duduk untuk tasyahud awal, yang keempatnya duduk untuk tasyahud akhir. Maka nisbah tangan kiri sama, 4 duduk. Nisbah tangan kiri, maka caranya sama pada 4 duduk itu. Tetapi kalau tangan kanan, dia berbeza. Duduk antara dua sujud dengan duduk istirahat, sama dua itu. Cara tangan kanan sama antara duduk antara dua sujud dan duduk istirahat. Cara letak tangan tu sama.
dan duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir, dua-dua duduk tasyahud itu, maka tangan kanan sama dua-dua itu. Maka sekiranya kalau kita duduk untuk istirahat dan duduk untuk duduk antara dua sujud, maka tangan kanan tadi, maka tangan kanan itu dia sama dengan tangan kiri. Cara letakkan dianya ialah letak di atas paha, rapat dengan hujung lutut, dan kepala jari itu bersamaan dengan lutut. Seterusnya 291 wad'u mirfaqihima. Wad'u mirfaqihima. Letakkan akan dua mirfaq. Dua apa dia? Ni panggil apa? Dua pergelangan. Wad'u mirfaqihima. Letakkan dua pergelangan bagi keduanya, kanan dan kiri. Jadi sunatnya kita letakkan dua pergelangan sebelah kanan dan sebelah kiri. Bukan dia. Mirfaq siku-siku. Salah. Mirfaqihima ialah siku. Wad'u mirfaqihima. Letak akan dua siku kedua baginya bagi kedua tangan. Tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri. Sekali lagi, tengok dulu, nanti kita ambil straight. Wad'u sa'idihima. Dan letak akan ni sa'id. Sa'id ni antara siku dengan pergelangan. Itu panggil sa'id. Sa'id antara siku dan pergelangan. Itu dipanggil kata sa'id. Letakkan akan sa'id bagi keduanya. Jadi maksud letaknya jangan kita akad. Maksud dengan letak tadi, letakkan siku dan letak akan sa'id tadi tu, maksudnya jangan kita akad. Lepas tu bukan maksudnya kita letak atas pohon. Maksudnya apabila kita sembahyang, apabila kita duduk, apabila kita duduk, tak kira duduk tasyahud awal ke, duduk istirahat ke, duduk antara duduk tasyahud, dua-dua tasyahud, duduk antara dua sujud, duduk istirahat, maka apabila kita letak tapak tangan kita di atas pohon, maknanya tangan sa'id tu antara pergelangan sampai ke siku tu jadi letak jugalah. Dan siku pun jadi letak jugalah. Tetapi dia tak rapat. Faham tak begitu? Jadi maknanya contohnya ini lutut, ini kepala lutut. Apabila ini kepala lutut, ini paha, apabila kita letaknya begini, apabila kita letak begini, maknanya pada maknanya apa dia? Tangan sa'id ni pun dah letak, siku pun dah letak.
Maksud gitu. Tapi bukan maksudnya kita rapat letak gitu. Bukan dia. Sebabnya kalau nak ia kata jangan akad gini lah. Ketika kita duduk tu. Ketika kita duduk, dua-dua tangan tu kalau kita tak letak tapak tangan di atas pohon, kalau kita tak letak tangan di atas lantai, kalau kita tidak letakkan dua tapak tangan di atas pohon, kalau kita tidak letakkan dua tapak tangan di atas lantai, maka cara mana lagi kita nak buat akad? Kalau akad begini, itulah katanya jangan akad. Katanya letak jangan akad. Letakkan dua siku, dan sa'id. Sa'id di sini maknanya jangan kita akad begini. Kalau kita akad begini, memanglah sah duduk tu. Maka apabila kita letakkan tapak tangan di atas pohon, di atas ujung pohon rapat dengan lutut, maka jadi letak sampai ke sa'id dan sampai ke siku. Tapi bukan maksud katanya yang rapat dengan pohon tu tapak tangan saja. Tapak tangan saja yang rapat dengan pohon itu, adapun sa'id dan siku tidak dirapatkan dengan pohon. Tetapi apabila kita letak tapak tangan rapat dengan pohon, maka jadi sa'id, lengan itu jadi letak jugalah. Siku pun jadi letak jugalah. Cumanya dia tak rapat dengan pohon. Jadi rupanya tengok apabila kita letaknya begini, apabila kita letak ni pohon contohnya, apabila ni pohon contohnya, maka apabila kita letak di sini, maka letak tapak tangan saja. Apabila kita letak tapak tangan, maka jadi lengan dan siku tu jadi letak jugalah. Cumanya dia tak rapat. Yang rapat dengan pohon, tapak tangan saja. Maka siku jadi condong naik. Jadi begitu. Jadi maknanya sebab kita tidak letak begitu, tidak letak rapatnya begini. Kalau letak rapat begini, maknanya sa'id dan siku rapat ke pohon. Itu bukan cara, bukan maksudnya. Mana letak tu apabila kita letak tapak tangan, maka jadilah letak sa'id, letakkan juga dua siku. Tetapi kalau kita akad begini, artinya akad tangan betul-betulnya begini, maka itu adalah makruh. Tapi duduk tu jadilah duduk. Maka jadi tapak tangan pun terakat, sa'id pun terakat, siku pun terakat. Tu jangan gitulah. Itu maksudnya. Maksud katanya apa dia? Letakkan dua siku dan letakkan dua sa'id, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi dua-dua ini dua-dua ini dia nak diletakkan juga. Jadi maka apabila kita letak tapak tangan, maka siku sa'id dan siku ia jadi sengit. Ia jadi sengitnya begitu. Kalau betul pun tak sunat juga. Kita betul letak begitu, maka itu pun tak sunat juga. Akad bergantung begini, maka pun tak disunatkan juga. Bahkan makruh artinya khilaful aula. Bukan maksudnya rapatkan siku dan lengan tu dengan pohon. Bukan maksud itu, letak saja. Tapi apabila kita letak tapak tangan, jadi letak jugalah lengan dan siku. Begitulah maksudnya. Kemudian kita akhir di situ. 293 wad'ul yadil yumna mansyuratal asabi'. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم